Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jadi hari ini kita jumpa lagi dalam subjek sains. Okey. So pada hari ini cikgu nak ajak murid semua untuk mengetahui apa yang kita akan belajar. Okey, pada sesi kali ini kita akan masuk kepada bab 2 iaitu sel sebagai unit asas tumbuhan. Okey, tanpa melengahkan masa, mari kita tengok apa itu sel. Baiklah, yang pertama sekali sebelum kita pergi dengan lebih dalam lagi apa itu sel, baiklah kita akan tengok 2.1 iaitu sel, struktur, fungsi dan organisasi. Okay, kita akan cover 2.1.1 iaitu macam mana kita akan menerangkan hidup bina daripada sel yang menjalankan fungsi hidup dan mengalami bahagian sel. Okay, yang kedua, 2.1.3 iaitu berkomunikasi mengenai fungsi setiap struktur dalam sel, membanding dan membezakan sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey. Baiklah, sebelum kita masuk kepada sel tumbuhan dan sel haiwan ini, cikgu nak tanya. Okey, kalau kita buat rumah kan, apakah unit asas yang kita perlukan untuk membina sesebuah rumah? Okay, siapa boleh bagi tahu? Oh betul, okey. Jadi untuk membina sesebuah rumah, unit asas yang diperlukan untuk membina rumah ini adalah bata. So sama dengan diri kita dan juga sel ataupun benda hidup yang ada di muka bumi ini, yang paling asas sekali adalah sel. Okey, baiklah. Kalau kita nak tengok sel, sel adalah benda kecil kan? Mikroorganisma kan? Okey, kita akan guna apa peralatan? Sains itu. Yes, betul. Iaitu mikroskop. Very good. Okay. So, mari kita tengok. Cuba murid-murid tengok. Ini gambar apa? Ini adalah gambaran sebenar. Bukan gambaran sebenar. Yang ini adalah gambar sebenar sel haiwan. Sel pipi. Sama macam ni. Okay. So next, mari kita tengok. Okay, murid-murid, yang ini adalah ilustrasi tentang sel haiwan. Okay, so next, mari kita tengok ni yang pertama sekali. Apakah fungsi setiap organel yang ada di dalam sel haiwan? Yang pertama sekali, nampak tak yang di luar ini? Okay, yang ni kita namakan sebagai membran sel. Yang mana membran sel ni, dia mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Okay, yang kedua, iaitu mitokondria. So, mitokondria menghasilkan tenaga dan tindak balas. Okay, yang ketiga, nampak tak yang di tengah-tengah ini? Okay, yang ini kita panggil dia sebagai nukleus, iaitu mengawal keseluruhan aktiviti sel dan juga mengandungi kromosom yang terdiri daripada asid deoksiribonukleik ataupun DNA yang membawa maklumat genetik. Okey, next. Kita ada sitoplasma. Apakah fungsi sitoplasma? Sitoplasma ni dia bertindak sebagai medium tindak balas kimia berlaku. Okey. Ni yang macam cikgu sebut tadi kan, kalau nak buat rumah mesti ada apa? Bata. Okey, pandai. Kalau unit asas bagi tumbuhan, kita namakan dia sebagai sel. Very good. Okey, jom kita kenal sel. Baiklah. So yang ni adalah sel haiwan. Tadi kita dah kenal apakah organel yang ada di dalam sel haiwan, iaitu membran sel, nukleus, sitoplasma dan juga mitokondria. Okey, sekarang ni kita nak tahu tentang sel tumbuhan.
Okey, mari kita tengok. Okey, sel tumbuhan tadi, dia mengandungi semua yang ada di dalam sel haiwan. Kecuali yang tiada di dalam sel haiwan adalah yang pertama, adalah kloroplas. Okey, so kloroplas ni adalah untuk menyerap tenaga cahaya untuk proses fotosintesis. Okey. Kemudian, sel tumbuhan juga ada yang mana tak ada dalam sel haiwan adalah vakuum. Vakuum ni memberikan sokongan kepada sel apabila dipenuhi subsel. Okey. Dan next, last sekali yang mana ada pada sel tumbuhan tetapi tiada dalam sel haiwan iaitu dinding sel. Dinding sel ni fungsi dia memberikan sokongan, perlindungan dan bentuk tetap kepada sel. Yang mana kalau sel haiwan dia tidak mempunyai bentuk yang tetap. Okey. Baiklah, kita tengok dulu apakah kloroplas. Okey, kloroplas ni dianalogikan sebagai sebuah kilang. Yang mana di dalam kloroplas itu dia ada klorofil. So klorofil inilah yang akan membantu menyerap cahaya matahari supaya tumbuhan dapat menjalankan fotosintesis untuk membuat makanan. Okey. Kemudian kita pergi kepada vakuol. Vakuol ni tiada dalam sel sel haiwan, okey. Baiklah. So vakuol ni fungsi dia mengandungi subsel ataupun cecair yang memberi sokongan kepada sel tumbuhan. Okey. Baiklah, next. Dinding sel. Ingat, sel tumbuhan tiada dinding, sel haiwan tiada dinding sel. Manakala sel tumbuhan ada dinding sel yang mana memberi sokongan, perlindungan dan bentuk tetap kepada sel tumbuhan. Okey, baiklah murid-murid. Yang ni yang last sekali tentang sel. Iaitu yang pertama sekali, yang ini adalah sel tumbuhan ya. Macam mana kita nak tahu? Macam mana vakuol itu berfungsi? Okey, so vakuol cuba tengok yang pertama ini. Vakuol ini dalam keadaan yang tengok dia mengembang bukan? Bila mengembang maksudnya banyak subsel di dalam vakuol. Contoh, apabila kita tengok tumbuhan itu kita selalu siram dia. Okey, betul tak dia dalam keadaan yang sangat segar? Kan? Cuba seminggu kita stop siram. Apa jadi? Betul tak dia akan layu? Sebab apa? Sebab vakuol tadi dia dalam keadaan flasid. Flasid yang mana dia kurang subsel. Sebab tu dia akan layu. That's why kita kena siram pokok setiap hari supaya vakuolnya akan mengandungi lebih banyak subsel. Okey? Baiklah. Masa untuk kuis. Okey, yang pertama sekali, mari kita tengok, padankan dan suaikan label struktur berikut pada gambar rajah sel ini. Okey, so cikgu nak murid-murid buat yang ini. Baiklah, sekejap ya. Okey, mari kita pergi semula pada kuis ini. Okey, yang pertama sekali cikgu nak tanya, mana satu mitokondria? Mana satu mitokondria? Okey. So mitokondria ini mari kita letak di mana dia? Where is mitochondria? So yang ini adalah mitokondria. Okey, kemudian yang kedua, mana satu dinding sel? Oh, bagus. So dinding sel berada di sini. Di luar ini. Okey. Kemudian yang ketiga, mana satu sitoplasma? Sitoplasma dia berada di dalam ini. Yang ini adalah sitoplasma. Kemudian mana satu vakuol? Vakuol berada di sini. Okey, kemudian mana satu kloroplas? Yang ini adalah kloroplas.
plus. Dan last sekali, mana satu membran sel? Membran sel berada di luar. Okay? Next. Mari kita tengok apakah nama untuk organel-organel ini. Okey, baiklah yang pertama ni. Yang pertama, apakah fungsi yang pertama ni di sini? Apakah? Very good. Dia adalah dinding sel. Okey, so next. Yang ini apa ni? Apa ni? Okey, mitokondria. Betul. Okey, betul ke mitokondria? Salah. Okey. So apakah nama organel ini? Nukleus. Very good. Nukleus. Okey. C. Apakah C? Mitokondria. Bagus. Okey, next adalah apa ni? Kloroplas. Dan akhir sekali, apakah nama ini? Apa nama dia? Apa ni? Betul ke yang ini kloroplas? Murid-murid, tengok betul-betul. Betul. Yang ini adalah kloroplas. Okey. Yang ini kita namakan dia sebagai klorofil. Okey, baiklah murid-murid. Okey, baiklah murid-murid. So kita dah belajar tentang sel haiwan dan juga sel tumbuhan. So sekarang ini cikgu harap murid-murid semua dapat membezakan antara sel haiwan dan juga sel tumbuhan dengan baik. Okey, baiklah sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini, kita nak buat rumusan sedikit tentang perbezaan antara sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey, yang pertama sekali, perbezaan sel haiwan dan sel tumbuhan. Kalau sel haiwan, dia tidak mempunyai dinding sel. Manakala sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Okey, yang kedua, sel haiwan tidak mempunyai kloroplas, tetapi sel tumbuhan mengandungi kloroplas. Dan akhir sekali iaitu yang ketiga, sel haiwan tidak mempunyai vakuol, manakala sel tumbuhan mempunyai vakuol. Okey, cikgu harap pembelajaran 2.1.1 dan 2.1.3 pada hari ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid dan murid-murid dapat menjawablah dengan baik serta faham tentang sel sebagai unit asas kehidupan. Baiklah, nanti kita akan berjumpa lagi di lain sesi pembelajaran. Semoga berada dalam keadaan yang baik selalu. Jangan lupa belajar, ulang kaji selalu. Okey? So, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye.